Alhamdulillah kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada semua yang hadir. Apa khabar Yang dia ni. semua yang berada di Zoom? Semua sudah sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita dapat bertemu pada hari ini, walaupun jalan ada yang dah jam dah tu. Kan besok lagi jam tu kot. Kan cuti panjang sampai hari Selasa. Bagi siapa yang tambah cuti ya. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan meneruskan halaman yang ke-8, insya-Allah sama semua sudah bersedia ya. Kalau boleh kongsi-kongsikan sikit dari segi kualiti audio, video daripada lokasi masing-masing. Ya, mungkin ada yang dah pun berada di kampung, ada di negeri lain. Boleh sharekan bersama. Alhamdulillah, Tuan Raja Azmi, di PJ ya. Berada di PJ, Bukit Jelutong. Alhamdulillah, yang lain jelas ya. Daripada mana? Daripada Singapura ada wakil. Miri, Hairani, Bujang, Sandakan. Okey, alhamdulillah jelas. Sungai Buloh. Kemudian daripada Gombak, Nur Hasni. Daripada mana lagi? Subang Jaya, Sharifah Husna, Banting, Denan Iber. Kita jelas daripada Banting, Shah Alam, Seksyen 7. Clear ya, clear. Alhamdulillah, kita nak simak pastikan semua. Daripada Lumut, Nur Zakiah. Ya, dari Tanjung Rambutan jelas, Singapura jelas, Ramlah Harun. Kita sama-sama nak melihat pada hari ini JB Clear daripada Kuching, ya, Seremban, Perlis, Sabariah Darus. Jelapang Padi jelas Kedah ya. Okey. Saya banyak je saudara-saudara adik ipar semua kat Kedah tu. Tak sempat lagi pergi, tak sempat lagi rentas negeri. Seremban ya, clear. Jun daripada Singapura, Sungai Petani. Hashim Samsudin, Setiawangsa. Okey, terima kasih banyak. Lagi Islamiah Muhammad Kasim. Assalam dari Singapura, dari Terengganu, Bestari Jaya, Asmah Muhtar. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Sarpiah Malik, Kota Tinggi jelas, PJ Nurhati Abu Mansur, Kamsiah Bandar Tun Husin On. Puan Mas Tinta kita di sana ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia kita dapat bersama pada hari ini. Seminggu sekali kita tadabbur dengan soalan-soalan, sama ada saya bertanya pada soalan tuan-tuan sekalian ataupun tuan-tuan tanya pada saya ataupun saya sendiri yang akan bertanya kepada diri saya sendiri untuk sama-sama kita mendalami, mengulang kepada kefahaman kita dalam Al-Quran untuk kita ambil tindakan, insya-Allah. Pada hari ini kita nak melihat kepada halaman yang ke-8 ya, halaman ke-8 muka surat 8 ayat 49 hingga 53. Jadi mari sama-sama kita baca ya ayat 49 hingga 53 pada petang yang berbahagia ini ya. Jadi teruskan share di Facebook, kalau siapa yang di Facebook, di YouTube itu tolong beritahu pada kawan, siapa-siapa yang nak belajar, siapa yang nak mengetahui. Kita baru lagi ya, kita slowly. Program ni slow ya. Kalau majlis Quran pagi tu dia satu halaman. Kalau Quran time pada pukul 12 tu satu halaman, tapi itu konten banyak ya, tapi satu muka surat. Yang ini setengah muka surat sahaja. Lagi slow ya, lagi slow daripada Quran time. Baik, alhamdulillah kita baca sama-sama ayat 49 hingga ayat 53. Mari sama-sama kita tengok. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza okey, kita sama-sama ya. Kita sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ini adalah ayat 49 hingga 53 ya. Alhamdulillah pada semua dah pun membaca ya sebentar tadi. Semua sihat semua. Yang baru masuk saya ucapkan selamat datang. Yang baru masuk boleh tinggalkan di ruang komen ya di Zoom ataupun di Facebook masing-masing. Hari ini kita nak menyambung kepada kisah Bani Israel ya. Kalau kita tengok pada 2 minggu lepas kita berbincang pada ayat 40 dan pada minggu lepas kita bincang pada ayat yang ke-47 ya, muka surat sebelah yang muka surat 7 itu 2 kali Allah memanggil ya Bani Israel. Hari ini kita nak sama-sama ulang kaji sikitlah walaupun kita baru sahaja di permulaan Al-Quran, tetapi kita kena ingat bahawa kisah di dalam Al-Quran ini dia diceritakan dalam bentuk yang amat menarik ya. Saya baru saja membuat sedikit kajian tentang kaitan di antara kisah Nabi Yusuf dan juga kisah Nabi Musa ya, kisah Nabi Yusuf dan kisah Nabi Musa. Dan apa kaitannya dengan pengurusan hidup kita seharian kalau katakan kita menguruskan organisasi ya dalam management. Jadi pada hari ini kita nak lihat ya ayat 49 di mana kalau kita lihat minggu lepas kita bincang tentang ya Bani Israel. Ya Bani Israel ini wahai anak ataupun Bani Israel. Ya, Israel ini nama lain bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ini adalah anak kepada Nabi Ishaq, kan? Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, kan? Betul ya? Okey. Jadi kalau kita tengok dekat situ, Yaqub ini dia ada anak di bawahnya. Anak di bawahnya. Salah satu daripada anaknya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, itu dia punya susu galur dia ya. Dia punya susunannya. Kita perlu jelas perkara ini ya agar kita dapat mengaitkan ya, boleh memahami Nabi Yusuf adalah Bani Israel. Nabi Yusuf adalah Bani Israel. Kemudian kita bercakap tentang Nabi Musa. Nabi Musa bila pula? Nabi Musa pergi lebih jauh lagi ke belakang ya. Maksudnya lebih lepas Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf pergi ke Mesir ya, 400 tahun selepas itu barulah Nabi Musa diutus kepada Mesir. Di Mesir untuk menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel masuk ke Mesir itu melalui Nabi Yusuf. Kalau kita baca surah Yusuf. Tetapi bila mereka sudah 400 tahun ya, mereka ini istilahnya pendatang lah ya di Mesir itu. Jadi orang Mesir, mereka menjadi pemimpin ya. Firaun yang datang selepas itu mereka ingin menghenyak dan menghamba abdikan kepada Bani Israel. Jadi bagaimanakah Bani Israel ini nak selamat? Selamatnya itu adalah dengan keimanan. Macam Nabi Yusuf itu naik dengan keimanan dan Bani Israel itu turun pun dengan jauh daripada keimanan. Tetapi Nabi Musa diutuskan adalah untuk membawa cahaya keimanan. Ya, untuk membawa cahaya keimanan. Ini penting untuk kita faham ya, pasal kalau kita tanya soalan banyak nabi diutus dekat mana? Dekat China ke, dekat Amerika ke, dekat Timur Tengah? Cuba jawab soalan dekat ruang komen tersebut. Ataupun di Zoom pun kalau siapa nak menggunakan audio tersebut, nabi-nabi banyak diutus dekat mana sebenarnya? Tengah. China, Amerika, Timur Tengah. Timur Tengah, kan? Dan ada soalan ya, perbincangan tentang mengapa ramai di Timur Tengah, kan? Mengapa ramai di Timur Tengah? Kita tak tahu. Ini adalah wisdom daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, di kawasan Mekah, Madinah, Mesir, di kawasan Palestin ya, di kawasan sana. Tetapi wisdom daripada Allah ini sebenarnya cahaya Allah hantarkan di kawasan sana cukup untuk dia
bertebaran di atas muka bumi ini sampai ke US, sampai ke tanah Melayu, sampai ke China, sampai ke mana-mana. Ya, kalau kita tengok pada zaman Nabi Muhammad itu, ya, dapat cahaya itu pada sahabat ada yang pergi ke Turki, ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke China, macam-macam negara yang mereka pergi. Itu cara bagaimana cahaya itu disampaikan. Dan kalau ada yang berbincang, kalau orang-orang dahulu macam mana pula mereka nak mendapat cahaya, ya, daripada Allah SWT. Wallahu alam, zaman dahulu pun ada juga orang-orang yang beriman yang tersebar ke seluruh dunia yang kita tidak dimaklumkan di dalam Al-Quran. Macam sahabat taklah yang sampai ke tanah Melayu contohnya, kan. Maksudnya bila daripada Mekah itu memberi kesan kepada Yaman, Yaman memberi kesan kepada Melaka, Melaka sampai ke tanah Melayu, tak adalah diceritakan dalam Quran, ya. Tetapi itulah susu galur bagaimana cahaya Allah ini, bila Allah ini bijaksana, Allah tahu macam mana nak menyebarkan cahayanya itu dan dibangkitkan lebih ramai lagi penceramah, ya, orang-orang yang membawakan message, ya, di dalam masyarakat. Okey, baik. Jadi bila kita dah faham begini, kita boleh menghargai kepada mengapa Bani Israel ini banyak kali diulang kisahnya di dalam Al-Quran, terutama kisah Nabi Musa. Ya, kisah Nabi Musa ini berada pada 32 surah. 32 surah. Nabi Yusuf 2 surah, ya. Nabi Yusuf pada surah Yusuf, dan ada diletakkan nama dia pada surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah yang ke-40. Baik. Jadi pada ayat yang ke-49, ya, ayat yang ke-49 kita tengok maksudnya. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun, ya, dan kenanglah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun dan orang-orangnya. Min ali Firaun, daripada kuncu-kuncu Firaun, ya. Najainakum itu maksudnya kami menyelamatkan. Iaitu apakah yang mereka buat? Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kamu. Dia istilahnya yasumun ini daripada perkataan sama what, ya, iaitu memberi nama, melabelkan kepada orang-orang Bani Israel, ya. Ini Bani Israel lelaki, ya, maka dia akan su'al azab, ya, bukan lelaki saja. Bila Bani Israel saja di su'al azab, apa maksudnya? Diberikan siksa yang seburuk-buruknya. Apakah yang seburuk-buruknya? Mereka dijadikan hamba abdi. Bani Israel diminta untuk ingat balik pada sejarah ini. Pasal kalau 400 tahun sebelum itu, ketika Nabi Yusuf itu diangkat menjadi menteri. Tetapi bila mereka ini makin lama makin menjadi hamba abdi dan orang-orang Mesir itu menjadi pemimpin, pada waktu itu mereka menindas kepada Bani Israel. Bani Israel. Kita kena ingat, ya, bahawa Nabi Yaqub, ayah dari Nabi Yusuf, itu sudah berpindah daripada Kanaan, ya, daripada Palestin ini sana pergi ke Mesir. Tapi lepas itu 400 tahun Bani Israel ini dihamba abdikan di Mesir. Buktinya piramid yang ada di Mesir itu adalah antara projek mega daripada Firaun. Baik. Jadi mereka menyiksa, satu, su'al azab, dan kemudian mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu, ya, iaitu istilahnya yuzabbihuna abna'akum, menyembelih anak-anak lelaki, bibi lelaki. Pasal Firaun bermimpi, ya, dengan jelas dan ditafsirkan oleh orang-orang pada waktu itu bahawa ada anak lelaki, ada orang lelaki yang akan bangkit daripada Bani Israel yang akan menentang beliau. Jadi beliau percaya pada mimpi tersebut, beliau pun mengarahkan perkara tersebut dilaksanakan. Maka semua anak lelaki Bani Israel yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dan juga dihidupkan, diberikan selamat pada kumpulan wanita. Baik. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim, dan itu adalah bala bencana dan cubaan yang besar daripada Tuhan kamu. Jadi Allah suruh Bani Israel ini untuk mengenang bagaimana mereka diselamatkan daripada ali Firaun, iaitu mereka itu dihantarkan Nabi Musa, ya, dihantarkan cahaya hidayah untuk keluar daripada kemelut tersebut. Ya, bagaimana nak keluar daripada kemelut tersebut? Iman. Kan, dengan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Sehingga mereka akhirnya pada satu malam dan mereka keluar daripada Mesir melalui Laut Merah. Baik. Jadi ayat ini sebenarnya Allah suruh kenang kerana apa? Kerana apa kena kenang? Siapa yang boleh kongsikan? Yang di Zoom, saya silakan secara lisanah dulu. Mengapa kena kenang perkara ini dan apa kaitan dengan kita?
Kalau boleh dikaitkan, ada sesuatu tak yang kita boleh ambil kat sini? Siapa nak cuba? Mungkin Ustaz, Ya. mungkin ringkas saja kalau kita seorang pemimpin haruslah bersikap adil ke atas yang kami pimpin, Ustaz, secara ringkas. Adil dari segi apa tu? Maksudnya kita jangan menindas orang-orang yang kami pimpin. Kalau harus memimpin dengan cara mengikut landasan Al-Quran dengan Sunnah, supaya kita tak menganiaya sesiapa yang kami pimpin, insya-Allah. Yes. Okey, terima kasih Tuan Raja. Ya, kita mesti memimpin dengan adil. Kerana apa? Allah cakap sini najainakum. Allah selamatkan kepada Bani Israel kerana mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak selamatkan kepada pemimpin yang tidak adil, iaitu Firaun dan juga kuncu-kuncunya. Jadi kalau kita sokong kepada kepimpinan tidak adil, sebenarnya bersedia untuk diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar kat sini. Satu poin, kan? Dan poin yang keduanya ialah apa? Itu untuk orang yang memimpin, tapi orang yang dipimpin ataupun Bani Israel, biasanya dekat Mesir itu ada dua, Bani Israel, Yahudi, dan juga orang-orang Koptik, orang-orang Kristian, ataupun orang-orang ni lah, orang-orang Egypt, orang Mesir kat waktu itu. Jadi mereka itu diselamatkan, Bani Israel ini, pasal mereka ini adalah pendatang. Pendatang daripada luar, daripada Palestin masuk ke Mesir, tetapi kerana mereka itu ditindas, Allah lindungi mereka kerana mereka ini mengambil jalan iman. Walaupun adalah yang digil-gil ke apa sebagainya, tetapi mereka memilih jalan iman. Jadi itu adalah satu perkara besar dalam hidup kita. Kalau kita ini ada iman, maka bersedia untuk Allah selamatkan. Itu caranya. Allah boleh selamatkan sesebuah negeri, sesebuah negara, sebuah keluarga kerana memilih iman. Mereka itu beriman kepada Nabi Musa, walaupun mereka adalah buat hal, nanti kita tengoklah macam mana dia buat hal kepada Nabi Musa, tapi iman itu adalah perkara yang amat berharga yang melayakkan najainakum, kami selamatkan. Kita nak anak kita diselamatkan, kita kena bekalkan dengan iman. Kita kena bekalkan dengan iman. Macam mana nak bekalkan dengan iman? Macam mana nak bekalkan dengan iman? Siapa yang boleh berkongsi? Hari ini memang hari dengan soalan, ya. Macam mana kita nak bekalkan anak kita dengan iman? Mengajar mereka berpandukan dengan Al-Quran, supaya mereka kenal Al-Quran, faham Al-Quran. Jadi setiap satu ini ada sebagai manual untuk manusia. Jadi, sebab Allah yang ciptakan kita, Allah siapkan manual tu. Jadi semua terdapat dalam. Jadi kenalkan kepada Al-Quran, ya. Okey. Puan Aminah kata beri pendidikan. Pendidikan yang membawa kepada hidayah daripada Allah. Boleh hantar sekolah agama, ya. Tapi kita ingat, ya, hantar sekolah agama jangan sampai dia menghafal sahaja, kita kena beri juga dia punya bertanya soalan kepada dia, ya. Basically dia punya ilmunya itu boleh membawa kepada hidayah. Itu jawapan daripada muka surat 7. Kan bila Adam dah turun ke atas muka bumi ini bersama Hawa, maka Allah bekalkan pada ayat yang ke-38, faman tabi'a hudai, siapa yang mengikuti hidayahku fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kebimbangan, tidak ada kesedihan. Jadi itu yang kita kena bekalkan kepada anak kita, diri kita pun. Kalau dibekalkan dengan hidayah, dan hidayah itu adalah pencerahan demi pencerahan, cara membuat keputusan berdasarkan kepada tuntunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka itu caranya. Itu caranya, ya. Jadi itu sebabnya Nabi Musa diutus. Nabi Musa diutus itu adalah untuk menjadi cikgu kepada Bani Israel. Cikgu kepada Bani Israel. Orang Mesir pun cikgu pada orang Mesir. Firaun cikgu pada Firaun, kepada seluruh orang Mesir pada waktu itu. Menjadi cikgu yang menunjukkan pada hidayah. Bukan sekadar nak ajar makan, cara nak ketenteraan, nak engineering, mereka hebat. Orang Mesir ni memang dah hebat dah dari segi engineering, architecture. Kita tengok je teknologi yang mereka ada. Mereka tamadun lebih awal daripada tanah Melayu kita. Lebih awal. Ya, bangunan mereka itu, piramid itu, tak ada crane pun boleh angkat batu sampai setinggi-tingginya. Mereka dah ada teknologi itu. Tetapi mereka tidak ada hidayah. Maka Nabi
Musa diutuskan kepada mereka. Dan kalau kita perasan balik, kita tanya balik, dulu 400 tahun sebelum itu mereka dah ada dapat hidayah. Nabi Yusuf kan memimpin. Nabi Yusuf itu memimpin dengan agama Islam. Mana pergi hidayah itu? Jawapannya apa tuan-tuan? Apa jawapannya? Siapa yang tahu? Macam mana 400 tahun sebelum itu Nabi Yusuf dengan dia mengingatkan tentang zikri rabbihim, dia mengingati Tuhannya, ya, ketika memimpin dengan cahaya akidah. Tetapi lepas 400 tahun, apa jadi kepada Mesir? Siapa yang tahu apa yang berlaku? Macam mana boleh jadi begitu? Mereka lupa, ya. Mereka lupa kerana mereka amat kagum ataupun sibuk dengan perkara-perkara dunia mereka. Mereka tidak kembali balik kepada cahaya hidayah. Cahaya tu dah malap-malap, maka dihantarkan kepada mereka cikgu. Ya, Taurat ada, ya. Taurat ada, tak ada lagi. Ya, Taurat belum ada lagi. Dia ada suhuf. Nabi Ibrahim ada suhuf, ada ajaran-ajaran daripada Nabi Ibrahim yang awal, tapi lepas tu cahaya tu malap, kelam, terang, malap, maka dihantar cikgu untuk kejutkan mereka. Kan? Dan itu sebabnya macam Quran ini pun sama juga, 1400 tahun sepanjang sejarah ini dia ada negeri negara yang malap-malap. Pasal apa? Pasal cahaya ini adalah untuk seluruh alam. Nabi diutus, ya, kita nak menyambut Maulid Rasul Selasa ini, Nabi diutus sebagai rahmat kepada seluruh alam. Jadi bila Nabi dah berdakwah 23 tahun, sahabat-sahabat yang sampaikan kepada orang Yaman, kepada orang Palestin, kepada orang mana-mana ini, orang-orang ini dia berhijrah sampai ke seluruh dunia. Mereka bersama. Pasal apa? Mereka mendapat inspirasi daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi cahaya itu ada yang malap, ya, maka datang lagi Allah hantarkan cikgu-cikgu yang akan menerangkan balik cahaya-cahaya, nak pastikan cahaya lampu itu terang benderang di seluruh alam. Di seluruh alam. Peranan kita apa sebagai seorang individu? Kena cari cikgu tersebut, kena cari lampu tersebut. Tak jumpa cikgu, cari lampu, tapi lampu pun kita kena ingat, kan, bahawa lampu itu kita kena tahu juga cara nak pasang dia. Kadang-kadang dapat lampu tapi kita tak tahu macam mana nak on kan lampu tersebut. Switchnya dekat mana, kan? Ada 114 lampu di dalamnya. Macam mana saya nak pastikan 114 lampu ini terang benderang? Tak naklah hanya lampu qul a'udzu birabbinnas sahaja. Tak naklah lampu al-Fatihah sahaja. Jadi kita pun cari cikgu. Cikgu, boleh tak cikgu ajarkan saya macam mana nak turn on 114 lampu ini? Bila tuan-tuan jumpa cikgu yang ini, maka itulah sebenarnya ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sama-sama, saya pun belajar juga, saya juga cari cikgu daripada pelbagai untuk pastikan apa? 114 surah itu dapat di-on-kan. Bila on bercahaya, jadi cahaya tu dapatlah sedikit bagi kat keluarga saya. Tuan-tuan dekat dalam rumah pun turn on sikit surah Al-Baqarah, dapat bagi cahaya sikit kepada ahli keluarga. Ada setengah orang dia bagi lampu tu digunakan untuk diri sendiri saja. Ada orang yang lampu itu dia menerangi kepada keluarganya, menerangi kepada organisasi dia, ya. Jadi itu yang berlaku pada Nabi. Bila Nabi dapat lampu, Nabi tidak simpan seorang-seorang. Malah Allah menegur pada para rasul, pada orang-orang Islam, jangan sampai simpan lampu, kan? Jangan simpan lampu seorang je kita guna, kan, tak nak bagi pada orang lain. Pasal apa? Pasal dia menyebabkan dunia gelap daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ini adalah ayat 49. Allah suruh kita ataupun Bani Israel mengingat kepada jalan hidayah yang menyebabkan mereka ni jauh daripada azab. Jadi bila kita tengok, rupanya Nabi Musa membawa wahyu menyelamatkan kaum Bani Israel daripada azab. Maka Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebenarnya juga untuk mengelakkan daripada azab. Zaman Quraisy itu biasa selamba je, mereka tidak bunuh anak lelaki, mereka bunuh anak perempuan pula. Mereka bunuh anak perempuan. Tetapi dalam Islam kita tidak boleh bunuh, walau satu nyawa tidak boleh bunuh, ya, tidak boleh mengazab ataupun zalim kepada sesiapa. Tetapi Allah cakap kat sini, zalikum bala'um mir rabbikum azim. Yang ini. Yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar daripada Tuhan kamu. Cubaan. Bani Israel dicuba kerana apa? Kerana
kerana dunia ini adalah tempat ujian. Tetapi kalau mereka uruskan dengan hidayah, tuan-tuan masih ingat lagi kisah Nabi Adam. Nabi Adam diuji, ya, dan kemudian diberikan hidayah untuk kembali pada Allah, Allah selamatkan. Kita ini diuji, kan? Bani Israel diuji, kita pun diuji dalam pelbagai ujian yang ada, tetapi kalau ada hidayah, maka itu akan menyelamatkan kita. Baik, kita teruskan. Ya. Apabila Allah menyatakan wa id faraqna, masih lagi Allah suruh kita ingatkan, ya, ingat, ya, Bani Israel kena ingat. Jadi Allah cakap pada Bani Israel itu juga adalah saudara kita. Bani Israel adalah saudara kita, ya, pasal dia adalah kaum Nabi Musa, dia adalah orang Islam pada zaman Nabi Musa. Orang Islam, ya. Macam kita ni orang Islam, umat Nabi Muhammad. Cuma bila Bani Israel ini dia dah masuk zaman Nabi Muhammad, dia kena beriman pada Nabi Muhammad. Kalau dia tak beriman, itu tandanya dia kufur. Dia kufur. Okey. Jadi Allah cakap apa? Wa id faraqna bikumul bahr. Ya, apabila kami pecahkan, kami belahkan lautan itu, fa anjaynakum, dan kemudian kami selamatkan kamu semua, wa awraqna, kami tenggelamkan ala fir'aun wa antum tanzurun, dan kamu memerhatikannya. Kamu memerhatikannya. Sebenarnya orang-orang Bani Israel yang dulu tu perhatikanlah, kan? Tapi waktu ini dah tak perhati dah, tak nampak dah. Dan kita apatah lagi kita tak nampak. Tetapi Allah kata sila nampak. Sila nampak. Maksudnya apa? Kita kena belajar sejarah ini. Kena sedar tentang orang-orang Islam pada zaman dahulu bersama mukjizat. Ini mukjizat, kan? Wa idh faraqna bikumul bahr, dengan tongkat itu. Mukjizat itu menyelamatkan mereka dan menenggelamkan Firaun di dalam lautan. Ya. Kita kena nampak perkara tersebut, walaupun kita tak berada pada waktu itu. Jadi apakah yang perlu kita tengok zaman ini? Bila kita lihat, oh, itu adalah mukjizat zaman Nabi Musa. Mukjizat yang ada pada zaman ini adalah Al-Quran. Apabila kita ini sentiasa bersama Al-Quran, dia akan menenggelamkan ideologi-ideologi yang tak baik dalam diri kita, dalam masyarakat. Wa antum tanzurun, dan kamu memerhatikan kepada bagaimana rusaknya masyarakat bila tidak berpandukan hidayah. Kan? Tuan-tuan nampak macam-macam berita yang berlaku dalam masyarakat. Orang Islam ke, orang bukan Islam ke, kesan bila tak dapat hidayah. Dan lampu itu yang kita sedang onkan sekarang ini, lampu itu sebenarnya bukan kita saja perlukan, kita kena beri. Macam Bani Israel tadi kan, dia dah lama malap, kan? Malap, Nabi Musa datang. Bani Israel ini adalah keturunan daripada Nabi Yusuf. Kan? Dah malap. Macam Ultraman lah, kan? Dah datang. Ya, datang Nabi Musa. Maka bila kita ini malap, datang cikgu untuk menerangkan, lampu ini kita kena bagi kepada orang lain, pasal kita tahu bahawa sebenarnya ramai dalam kelemasan. Ramai dalam keadaan yang merana dalam hidup kita ini. Contoh, apa fenomena sekarang yang menunjukkan bahawa dunia ini sedang merana bila tidak ada Quran? Boleh tak bagi 2-3 contoh, tulis dekat ruang komen tersebut ataupun yang berkongsi di ruang Zoom. Apa 2-3 fenomena yang berlaku menunjukkan memang dunia perlukan Quran? Silakan. Jiwa tak tenang, Ustaz. Bunuh diri mana dah? Jiwa tak tenang, kan? Satu ialah jiwa tak tenang. Bila jiwa tak tenang, macam-macam, kan? Orang ada yang dia hidupnya tak tenang dan dia penuhi dengan shopping, dengan dia buat perkara-perkara yang shopping tu taklah salah, kan? Tapi kalau dah melampau-lampau tu tak sesuai lah. Ya, itu satu. Yang kedua apa lagi? Burn out, Ustaz. Tak malu, Ustaz. Burn out. Ya, tak malu, burn out, kita rasa macam kan? Burn out itu kalau ada jalan exit dia okey, tetapi kalau katakan tak ada exit, ya, sampai orang bunuh diri, sampai nak bercerai dalam Islam dibenarkan kalau diperlukan. Tetapi kalau bercerai itu menyebabkan makin rosak, ya. Jadi itu yang kita tak nak. Baik. Penindasan. Ada kes anxiety, Ustaz. Kemurungan. Kes kemurungan, anxiety, ya, anxiety yang berlaku dalam masyarakat.
Itu juga, ya. Dan anxiety ni kemurungan ini apa kesannya? Dia menyebabkan anak pun akan stres, kan, berlakunya kekerasan dalam rumah tangga, yang suami tak nak pergi bekerja, dia putus asa dalam hidup, kan. Semua ini adalah ujian-ujian yang memang berlaku daripada dulu lagi sebenarnya, ya, berlaku daripada zaman dulu lagi. Dan bila ada Quran ini, ia adalah tongkat mukjizat Nabi Musa zaman ini. Cuma tongkat itu hanya Nabi Musa yang guna, yang lain ikut je Nabi Musa. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat, kita ditinggalkan Quran dan Sunnah. Kita tak macam Nabi Musa, kita kena ikut dia pada waktu malam itu. Tetapi Quran ini kita ikut saja bacaannya, setiap masa kita ikut baca, kemudian kita cuba fahaminya. Dan Quran ini amazingnya, dia akan transform diri kita sooner or later, tapi for sure, insya-Allah. Kan. Dia bila dah berinteraksi saja, serahkan pada Tuhan, ya. Tuhan akan memproses orang-orang yang baca dengan ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas itu maksudnya dengan pure, dengan niat yang suci. Memang, ya Allah, aku ni nak cari hidayah darimu, ya Allah. Saya tak faham bahasa Arab, ya Allah. Saya ni baru bermula tadabbur. Saya baru berkenalan dengan makna Al-Quran. Dulu 30-40 sibuk sangat. Sekarang baru nak belajar. Tapi kalau katakan kita penuh dengan hati yang rendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan buka pintu itu. Allah buka. Macam Bani Israel, bila dia rasa macam kami perlukan pertolongan, maka Allah bukakan Laut Merah itu. Nabi Musa bukan pernah lalu Laut Merah tu pun. Bukan tak takut, tuan-tuan, ya. Laut Merah tu bukannya macam lompat parit, kan. Jadi bila tengok ke depan tu Laut Merah, ini 500-600 ribu orang nak bawa ni, boleh tahan tu tekanan pada Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa tahu bahawa dia pernah dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di Tua, satu kawasan. Jadi bila dah dilatih itu, maka juga bila kita datang ke program-program begini, sebenarnya kita dilatih cara berfikir kita. Sebabnya kita beri soalan-soalan ini untuk drill, kan, keimanan kita, agar kita kalau ada soalan ataupun ada sesuatu yang kita rasa tak jelas dalam kehidupan kita, soalan itu kita address oleh bukan tongkat Nabi Musa, itu zaman dulu, tapi oleh Al-Quran. Dia akan ngap idea-idea yang ragu-ragu, sangsi, yang menyebabkan saya makin longlai dalam kehidupan. Baik. Apa lagi kita tengok? Apa lagi cabaran yang berlaku dalam masyarakat? Rasuah. Kan, rasuah. Ada harapan ke rasuah ni dapat diselesaikan? Ada harapan? Sekiranya ada keimanan, insya-Allah. Jika ada keimanan. Keimanan ni macam mana nak buat dekat Malaysia ni? Nak panggil semua yang pemimpin-pemimpin tu duduk tadabbur dengan soalan setiap hari Ahad ke, ataupun nak buat apa? Kalau boleh, jom. Kalau boleh, kan? Semua orang kena ada pendirian. Ilmu. Ya. Dan Nabi Musa, macam mana cara pendekatannya? Adakah dia minta, semua orang sila ikut kelas tadabbur ataupun ikut kelas saya? Gitu ke? Nabi Musa pergi berjumpa dengan Firaun. Nabi Musa pergi berjumpa dengan orang-orang Mesir. Nabi Musa, cikgu kena datang. Ya, cikgu kena pergi. Pendakwah kena pergi bertemu dengan orang-orang ini. Pasal orang-orang ini tengah sibuk. Orang-orang tengah sibuk, dia sedang memimpin, sedang apa, dia kadang-kadang tak sempat. Ada yang sempat. Yang sempat, dia dapat ilmu tersebut, ya, maka dia akan mengambil manfaat. Macam ahli sihir. Pada zaman Nabi Musa itu, dia sempat dengar Nabi Musa itu, jadi dia pun memproses. Tapi ada orang yang tak sempat, kita kena pergi approach. Dan tuan-tuan, bila ada kawan-kawan ke, organisasi ke, kan, kena pastikan kalau boleh kita approach mereka. Kalau kita tak boleh berceramah ke, nak terangkan ke, ya, tak mampu nak train mereka contohnya, kita mungkin boleh, okey, saya ada connection ni, kan, dengan organisasi ni. Apa kata kita buat TOT bagaimana integriti dalam Al-Quran contohnya. Ataupun membasmi rasuah dalam Al-Quran. Kita suggestkan
program-program begitu, latih TOT agar ataupun SOP dia, agar apa? Agar kempen-kempen yang berteraskan Quran, dia mungkin tak dapat ikut setiap hari Ahad, tetapi ia tetap juga masuk pasal bahasa mereka adalah bahasa training. Kena ada KPI training. Pasal dia mungkin setiap hari Ahad dia tak masuk KPI. Kan? Dan orang buat kerana reward. Kalau dalam sistem HR dia itu ada, okey, kalau attend training ni, okey, nanti boleh fulfill, dapat point, dapat score dan kemudian promoted dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang kita boleh propose agar ia masuk dalam sistem dan akhirnya mukjizat masuk ke dalam organisasi-organisasi orang-orang yang sedang memimpin ini, ya. Jadi ini adalah cara berfikir yang kita boleh belajar macam mana Nabi Musa bukan tunggu sahaja tapi juga approach, tetapi ada pelbagai kaedah, ya. Ini kisah pertama Nabi Musa daripada 32 tempat dalam Al-Quran. 32 tempat. Ini surah pertama, surah Al-Baqarah. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada ayat yang ke-51. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Ya, jadi ini secara lintas lalu, ya. Maksudnya orang Bani Israel itu diselamatkan pada ayat yang ke-49, ayat 50 itu mereka meredah kepada lautan. Dah lepas daripada lautan itu, ayat 51. Ya, apa maksudnya? Dan kenanglah, ya, ada is lagi. Jadi ada 3, 1, 2, 3 ini maksudnya kita kena kenang. Bila ada perkataan is di dalam Al-Quran ini, kita kena throwback. Zaman sekarang istilahnya throwback. Ya. Kena throwback betul-betul. Jangan sekadar kita throwback gambar kita tahun lepas pergi ke pantai, throwback tahun lepas pergi ke mana, London ke. Dalam Quran ada throwback yang lebih penting di throwback, kan. Okay? Yang kita kena tengok balik betul-betul. Jadi throwback ketiga, Allah cakap apa? Wa idh wa'adna. Ya, kami, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 malam. Ya, 40 lailah. Okey, apa ceritanya? Bila mereka dah keluar ataupun mereka dah selamat, ya, mereka dah menyeberang ke lautan sana itu, Nabi Musa ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk terus mendapat lagi wahyu, ya. Dia berbeza dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni wahyu ni datang sikit, ya, melalui mimpi ataupun melalui suara macam loceng, ya. Itu Jibril bawa sikit. Tetapi bagi Nabi Musa, dia dapat itu ialah ketika bertemu dengan Allah, kan. Dalam hal ini bila dah selamat itu, Nabi Musa nak bertemu Allah sebenarnya 30 hari, campur lagi 10 hari, 40 hari, 40 malam. Ya, bertemu Allah. Jadi ketika bertemu dengan Allah itu, ketika outstation. Maksudnya dia punya kaum ni dijaga oleh Nabi Harun. Nabi Musa pergi outstation. Apa yang berlaku? Setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim. Allah cakap Bani Israel, engkau ni memanglah menyembah anak lembu dan kamu ni zalim. Cikgu kamu pergi belajarlah, dia pergi outstation, pergi training balik semula, kan. Nak bawa pendidikan yang bagus, cahaya untuk Bani Israel. Dah selamat dah ni. Engkau dah diselamatkan, kan. Kamu dijauhkan daripada azab. Kamu baby kamu dulu ada yang kena bunuh, tapi sekarang ini kamu semua boleh bawa baby laki perempuan kamu dah selamat dah. Kamu dah selamat daripada laut. Tengok Firaun tu, ya. Firaun dah habis, ya. Ini kisah ni macam fast forward, tuan-tuan, ya. Kisah zaman Nabi Musa lahir tak diceritakan, waktu zaman Nabi Musa lari daripada Mesir tak diceritakan. Ini selepas Bani Israel diselamatkan. Ini kisah sudut yang diambil pada surah Al-Baqarah. Berbeza nanti kita tengok dalam surah-surah lain nanti, surah Taha ke, surah Al-Qasas ke, Allah bagi sudut-sudut berbeza. Dan mungkin ada tertanya bahawa mengapa tak mula daripada zaman Nabi Musa lahir dulu dalam surah Al-Baqarah, lepas tu barulah cerita seterusnya. Kita kena ingat, ya, surah-surah ini dia ada dia punya identiti dia.
Surah Al-Baqarah adalah identitinya bagaimana menjadi pemimpin dunia. Bagaimana menjadi khalifah. Kan? Kita dah belajar ayat 30. Jadi ketika nak menjadi khalifah, Bani Israel ini, ya, nanti kita akan tengok nanti, Nabi Ibrahim berdoa agar orang-orang yang tidak zalim ini akan menjadi pemimpin. Jadi nak zuriat Nabi Ibrahim nak zuriatnya semua jadi pemimpin. Allah kata, okey, Allah luluskan, tetapi syaratnya mesti tidak zalim. Ya, orang suka buat dosa, suka buat kerosakan, orang itu tidak akan dinaikkan menjadi pemimpin. Persoalannya ialah kalau sekarang ni ada orang pemimpin yang zalim, mengapa jadi begitu? Itu kerana rakyatnya banyak yang zalim. Rakyatnya pun buat dosa selamba je, kan? Cuma bila dah banyak sangat orang ni, Allah pilih orang itulah yang akan naik. Sebabnya tuan-tuan ya, bila bercakap tentang bagaimana kita nak mengubah yang di atas, dia sebenarnya kita kena pastikan yang atas kita kena approach dan sebagainya, tapi yang bawah ni anak-anak kita kena didik dengan Al-Quran. Kena didik. Malah sebenarnya kita tengok perangai Bani Israel. Kenanglah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa, ya, 40 malam, kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu. Zalim tak? Zalim. Ini adalah orang yang diselamatkan, ya, cikgu outstation, nak pergi cari lagi knowledge lah, kan, training daripada Allah SWT agar asas sebenarnya Nabi Musa nak dapat Taurat, ya. Taurat ketika berjumpa itu. Tetapi apa yang berlaku ialah mereka ketika cikgu tinggalkan tu dia degil. Dia macam kat sekolah lah kan. Bila cikgu keluar dia pergi bergaduhnya, dia pergi terbalikkan meja, dia pergi tumbuk kawan. Ini lebih kurang lah Bani Israel ni. Ya, iaitu mereka buat perangai menyembah patung anak lembu. Kalau kita tengok dalam surah Taha, siapa yang ikut My Quran Time, kita tahu nama orang yang membawa ajaran sesat itu namanya As-Samiri. Tapi kat sini tak ada nama As-Samiri itu. Dia sampaikan secara ringkas saja. Allah nak address kepada Bani Israel secara keseluruhan. So apa kaitan dengan kita? Apa kaitan dengan kita? Kaitan dengan kita ialah apa? Nabi SAW ini, ya, ada masa bersama dengan sahabat, ada masa tidak bersama dengan sahabat. Nabi, of course lah, dengan kita ini sudah tidak bersama dengan kita kerana sudah wafat, tetapi masih lagi ajaran Nabi itu sepatutnya kita kena kenang. Kan, kita kena kenang ajaran Nabi. Cikgu dah keluar, ikutlah cakap cikgu. Mak tak ada kat rumah, kita pergi asrama, kan, kenalah ikut cakap mak. Pasal ini adalah hidayah untuk menyelamatkan kehidupan. Tetapi apa yang berlaku ialah kerana mereka ini sudah biasa ditekan oleh Fir'aun. Mereka ini sudah ada mentaliti humble. Jadi bila mereka ini, ya, dia sebenarnya ceritanya ialah ada emas yang diamanahkan oleh orang Mesir. Jadi mereka rasa bersalah. Jadi Samiri cakap, kau balinglah emas itu. Balingkan, ya. Dan akhirnya jadi lembu, dan lembu itu boleh berbunyi pula. Itu kalau kita baca surah Taha, ya. Tapi di sini Allah cakapkan ringkas sahaja, nak ceritanya apa? Bahawa kamu ini tidak betul-betul menghargai nikmat daripada Allah, kamu ini zalim, maka kamu ini ditangguhkan kemenangan untuk masuk ke Palestin. Nanti kita tengok selepas inilah, ya. Tetapi bila mereka dah buat kesilapan itu, Allah kata, sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur. Kita nampak tak parallel dia? Ya, parallelnya, ya. Apa ayatnya? ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan kemudian kami maafkan kesalahan kamu. Allah cepat saja menyatakan ثُمَّ عَفَوْنَا. Thumma ini makan masa, ya. Bukannya lepas buat salah terus diampunkan, tapi lepas tu dia makan masa, thumma. Tetapi yang pastinya Allah nak highlightkan, Allah ampunkan pasal dia parallel dengan apa yang berlaku pada Nabi Adam. Nabi Adam pernah tersilap, kemudian Allah ampunkan. Ya. Bani Israel tersilap dan kemudian Allah ampunkan. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Mari kita tengok sikit. Apakah yang nak disyukuri pada ayat 52 ini? Siapa yang boleh tengok betul-betul nak syukur apa ni? Kan? Silakan, siapa yang nak berkongsi? Surah Al-Baqarah ini memang dia surah paling panjang. Kena dia membuka sejarah kita, dan bila kita dah lepas
daripada surah Baqarah ni, pasal nama lain pun Sanamul Quran, puncak Al-Quran. Lepas tu kita macam menuruni Al-Quran ini tau. Kita turun lebih mudah lah, lebih mudah. Kalau tuan-tuan yang My Quran Time dah sampai surah nombor 20, 21, dia macam dah turun. Macam dah ulang. Macam jigsaw puzzle dah mula bercantum. Ya. Tapi nak naik tu, dia main jadi tak apalah, itu proses kan dalam kehidupan kita. Baik. Silakan. Apa yang nak disyukur dalam ayat 52 tu? Mereka telah dibebaskan daripada penghambaan, dihambakan oleh orang-orang Fir'aun kan, dan kemudian diselamatkan, dan mereka telah melihat mukjizat terbelahnya laut. Jadi semua patut diambil pengajaran, dan bila dah ada di sini mereka lupa. Jadi itu adalah perkara-perkara yang mereka patut bersyukur, yang mereka telah diberi peluang untuk ada di sini. Okey. Pendapat saya. Ya, kalau kita tengok kat situ, la'allakum tashkurun itu ada ayat 49, 50, tetapi bila diletakkan pada ayat 52, maksudnya kita kena tengok yang immediate datang sebelumnya. Ya, iaitu kamu dimaafkan. Ya, kami maafkan kesalahan kamu. Jadi kalau clue kat situ supaya kamu bersyukur, apa yang kita perlu bersyukur sebenarnya? Apa yang Bani Israel kena bersyukur? Diberi keampunan oleh Allah SWT. Diberikan keampunan. Ya. Diberikan keampunan, kemaafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ayat 49 kita dah settle lah. Okey, ingat. Okey, ayat 50 ingat, ayat 51 ingat. Tapi ayat 52 Allah kata, kamu diberikan keampunan ini, ya. Summa afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, pasal ini adalah satu lagi nikmat, iaitu kita ini dimaafkan. Ya. Dan apa yang special yang tentang dimaafkan ni, apa yang kita kena syukur? Ustaz, Ya. mereka dimaafkan kerana mereka bertaubat. Kita terlalu cepat kan. Jadi semua kemaafan tu berpunca dengan apabila mereka insaf dan mereka taubat. Itulah keluarkan ghafur. Dan kalau kita tidak insaf dan bertaubat, tiada kemaafan bagi Allah SWT walaupun kita dapat hidup. Dan itu mungkin menjadi satu bebanan kita, kita dibiarkan untuk terus melakukan maksiat. Dalam kes Nabi Musa ni kita lihat bahawa keinsafan itu bersama taubat. Apa kaitan dengan supaya kamu bersyukur? Kerana semua kejadian-kejadian yang berlaku semasa melintasi kejadian 500,000 orang tu menyeberangi Laut Merah, kemudian Fir'aun dihapuskan sebab mereka semua takut pada tentera Fir'aun. Kalau ikut surah Toha, mereka membawa barang emas tuan-tuan mereka. Jadi mereka sebenarnya ketakutan sebab kita kena faham Bani Israel dululah orang Islam yang taat dan mereka ni tidak menipu. Jadi mereka diputar balik ke summary. Jadi kita dapat lihat sini mereka insaf, mereka diampunkan dan mereka diberi ganjaran. Okey. Jadi la'allakum tashkurun ini, ya, kita perlu beri highlight, iaitu kerana mereka dimaafkan. Dimaafkan ini adalah lebih lagi diberi highlight pada ayat 52 ini berbanding dengan ayat 49, 50, 51. Kita okey. Diselamatkan daripada Fir'aun, dapat selamat daripada Laut Merah tersebut, dan kemudian mereka dapat Taurat pada ayat 51, maksudnya Nabi Musa ini dipanggil oleh Allah. Ini semua nikmat kan? Tetapi nikmat yang bersekali dengan semua ini ialah apabila mereka diampunkan ataupun mereka diberikan kemaafan selepas mereka bertaubat. Jadi mesej kepada kita apa? Mesej kepada kita ialah kita perlu amat bersyukur kalau Allah mengampunkan ataupun memaafkan kita. Ya. Kita ini ada buat banyak kezaliman. Kita ini ada dapat banyak nikmat daripada Allah SWT. Kita selamat tak berada dekat Malaysia ni ataupun di Singapura ke di mana sahaja untuk beriman? Selamat ke tak selamat? Selamat. Kan? Kita boleh baca Quran sekarang, relax je, tak ada pula orang pergi kejarnya. Ini, kamu ni orang Islam ya. Kalau zaman dahulu tu, kamu ni Bani Israel ya. Su'al adab, kan, pada ayat 49.
Yasumunakum itu dilabelkan ya, dilabelkan ini orang okey Bani Israel. Ini bukan. Zaman sekarang ni kalau Islamofobia tu ya, dia label ini pakai tudung ni, ini orang Islam ni, ini teroris. Ya. Tetapi alhamdulillah kita diberikan keamanan ini, dan bila kita masih lagi berbuat kezaliman, Allah ampunkan, itu adalah untuk kita lebih lagi bersyukur. Lawan syukur ini adalah apa? Kufur. Kufur itu adalah alah biasalah, kan. Dia nak tahu kita ni diampun. Apa tanda kita diampunkan? Itu penting juga. Pasal kita kalau tak tahu kita dah dapat ke belum, macam mana kita nak bersyukur, kan? Kalau katakan saya dapat mouse, kan, ataupun saya dapat pen, saya kata, oh terima kasihlah hadiahkan saya pen. Begitu kan? Tapi kalau saya tak tahu saya dapat apa, macam mana saya nak bersyukur? Okey. Hadiah namanya kemaafan. Macam mana tuan-tuan tahu tuan-tuan dah dapat kemaafan itu? Dapat ke tak dapat sekarang? Dapat? Tak dapat? Pasal kalau tak dapat, dia tak perasan, dia tak susah nak bersyukur ni. Kita masih lagi boleh dalam bebas beragama Islam. Bebas beragama Islam. Ya, okey. Satu. Apa tanda Allah memaafkan? Ketenangan Ustaz. Ketenangan. Okey. Apa lagi? Tanda kita ni dimaafkan Allah. Nabi Adam diampunkan, kan? Dia dimaafkan oleh Allah SWT, diampunkanlah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Iblis tidak diampunkan. So apa tandanya? Allah lorongkan untuk buat kebaikan Ustaz. Allah lorongkan kita buat kebaikan, Allah lorongkan kita bertaubat. Dua ya. Nabi Adam kan dilorongkan bertaubat, dan lepas tu dilorongkan buat kebaikan. Iblis dilorongkan taubat tapi dia tak nak taubat, dan lepas tu dia buat pula jahat. Paling kurang dua perkara itu tanda bahawa Allah maafkan kita. Itu sebabnya kitab-kitab tentang raqaik ataupun tasawuf menjelaskan ya tentang kalau musibah besar apabila seseorang itu berbuat dosa, ialah kalau dia tidak diampunkan, dia akan membuat dosa dan menipu dan menipu lagi selepas itu. Itu musibah. Tetapi kalau katakan dia menipu, kan dosa kan, kemudian dia kata astagfirullahalazim, tak patut aku cakap dengan anak aku begitu begini apa sebagainya, kita rasa bersalah kan. Bila kita minta ampun pada Allah itu, Allah maafkan kita, lepas itu kita bertaubat macam Nabi Adam. Lepas tu kita cakap pada Abah minta maaf lah ya, pasal Abah cakap kita nak keluar tapi tak jadi keluar. Abah minta maaf ya. Abah ganti balik kita keluar, bila Abah lapang nanti kita keluar balik. Setuju? Okey. Maksudnya kita buat kebaikan, menggantikan keburukan yang kita buat, itu tandanya kita ini sudah dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dua perkara. Kita selalu istighfar minta ampun, dan juga kita terus nak membuat kebaikan. Itu sebabnya tuan-tuan dapat dengar tadabbur baca Quran. Tuan-tuan, ini bukannya semua orang mampu. Bukan, ya. Kadang-kadang dah nak sangat tapi liat nak jadi untuk mendengar Quran, baca Quran, nak solat. Kerana apa? Kerana kalau ada buat dosa, dia tidak bertaubat, orang mengumpat ya, membawang contohnya. Membawang pukul 2 tadi, mengumpat sampai pukul 4, ada kemungkinan asar dia lewat. Dan kemudian lepas tu jomlah kita pergi ke kelas tadabbur. Dia pun rasa tak payahlah hari ni, rehatlah, bukan tahu penceramah, bukan tahu pun. Ustaz Fazrul bukan tahu kita datang ke tak datang. Kan ramai beratus-ratus, 260 dekat Facebook. Bukan tahu pun saya ada ke tak ada. Dia sudah mula memberikan pelbagai alasan, kan? Padahal alasan tu saya pun tak perlu kan. Kan? Tak perlu kan? Pasal apa? Tak buat kerana manusia, itu adalah salah satu daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena jaga tuan-tuan ya. Kita buat, tak buat, dia sebenarnya kalau macam orang nak solat kan, dia tak nak solat lah, saya tak naklah solat sunat dekat masjid ni, nanti orang nampak. Itu sebenarnya dia sudah syirik kepada Allah. Kalau katakan dia buat ya, ataupun dia takut orang nampak, itu namanya riak. Tapi riak itu tak pasti lagi berlaku ke tak berlaku. Ya, tetapi kalau tinggalkan sesuatu amalan kerana manusia, dia sebenarnya sudah meletakkan manusia itu sama level dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah syirik khafi yang tidak jelas, tetapi itu kita kena jaga.
Ya, kita kena ajar pada anak kita jangan sampai mereka buat itu kerana mak. Mereka buat kerana abah. Abah ni nanti abah marah nanti. Kan? Kita kena ajar. Abah bukan kerana abah marah, bukan pasal mak marah ke, tapi mak, abah harapkan kamu buat solat ini bukan kerana mak, tapi kerana Allah. Allah dah tolong kita macam-macam. Allah dah selamatkan kita macam-macam. Allah dah bagi kita macam-macam. Itu kita kena educate, tuan-tuan. Agar apa? Agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Bani Israel tadi itu, apa yang berlaku? Iaitu dia waktu tak ada cikgu dia, kan? Dia pergi buat perangai. Dan dia buat perangai itu pasal dia ada ketua ajaran sesat tu As-Samiri. Nanti kita belajar lebih lagi lah ya. Tapi Allah tegur kepada Bani Israel bahawa kamu bertanggungjawab. Walaupun ada pemimpin ajaran sesat ke, ada orang cikgu sesat ke, tapi yang dia memang salah, tapi kamu kena bertanggungjawab. Kan? Kamu kena bertanggungjawab tentang apa yang kamu buat. Jadi mereka bertaubat dan inilah yang perlu disyukuri. Jadi kita dah dapat hadiah. Itu sebabnya tuan-tuan jumpa perkataan tashkurun dalam Al-Quran. Tuan-tuan kena perasan, tengok dulu apa objek hadiah yang Allah tengah bagi pada kita. Dalam hal ini adalah afauna. Kami berikan keampunan. Jadi kita kena tahu, apa tanda saya dah dapat keampunan hari ini ya? Tuan-tuan berfikir perkara itu pun itu tandanya, itu hadiah daripada Allah. Kita sanggup ambil beberapa minit, orang lain tak sempat tuan-tuan. Tak sempat nak fikir pasal diri lah, nak buat persediaan akhirat lah. Alang kau ni baik sangat lah. Tapi sebenarnya, Allah yang bagi peluang itu untuk kita ambil masa sikit. Macam mana ya ahli keluarga saya ni dengan Quran dia, saya dah muka surat 8 ini dapat sikit. Ahli keluarga saya macam mana pula ya? Kita berfikir begitu, ya. Ataupun kita mungkin ada cucu ke, anak kecil ke, mungkin tak sesuai ikut program ini pasal panjang ceramah. Tapi macam mana ya saya nak bawa konten ini pergi ke sekolah anak saya? Kan? Mungkin soalan-soalan tu saya ambil balik, bagi pada cikgu ke, ataupun cikgu, datanglah hari Ahad ini, contohnya kan. Cikgu ambillah konten ini, nanti kalau boleh sampaikan pada cucu saya, anak saya contohnya. Ini adalah cara berfikir apabila kita diberikan afauna. Kan? Allah sedang memaafkan kita. Dahlah cukuplah, dulu kamu ada buat silap ya, kamu tak kisah pun Quran ini sampai pada keluarga ya, dalam sistem sekolah, dalam sistem pejabat, tapi sekarang kamu diberikan afauna, dimaafkan. Dan bila diberi kemaafan itu, kita akan diberikan ilham fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita akan diberikan ilham, satu fujur yang tak baik, tetapi takwa itu kita dapat lagi idea-idea macam mana saya nak menambahkan lagi kebaikan, takwa dalam diri keluarga saya sekarang. Okey. Baik, dan ayat yang terakhir kita lihat iaitu wa idh آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Maksudnya ialah apa? Dan kenanglah, ada lagi satu kenang. Banyak kenang ya. Wa'idh. Sebenarnya dalam muka surat ni ada 4-5 kali Allah cakap wa'idh ya. Ini adalah sejarah. Nabi Muhammad pun tak tahu benda ni. Allah yang beritahu ya. Dan kita pun tak tahu. Kita belajar sejarah Bani Israel ini agar kita connect balik. Okey, Bani Israel, orang Islam pada zaman Nabi Musa. Bani Israel ini adalah keturunan kepada Nabi Ibrahim. Sama ayah kepada Nabi Ismail, keturunan kepada Nabi Muhammad yang kita beriman sampai sekarang. Kita nampak kan kaitannya itu. Kita taklah buta sejarah. Pasal bila kita buta sejarah, ya kita tak celik sejarah, kesannya apa? Kita rasakan bahawa Bani Israel itu tak ada kaitan dengan saya. Saya tak ada kaitan dengan Bani Israel. Kan? Bani Israel itu memang jahat. Saya ni orang Islam baik. Tak ada. Kan? Bani Israel ni adalah orang Islam pada zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, zaman Nabi-Nabi yang ada lah. Ya? Zaman Nabi Yaakob dan ke bawah tu. Okay. Baik. Ayat yang kita bincang tadi, kenanglah ketika kami turunkan kepada Musa kitab Taurat dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya yang membezakan Al-Furqan antara yang benar dan salah. Taurat ya, dan Furqan. Supaya kamu mendapat petunjuk. Tadi kita tahu ada tashkurun, dapat syukur. Syukur ini mesti kita tahu apa objek yang kita dapat. Okey. Kali ini Allah kata la'allakum tahtadun. Agar kamu dipimpin hidayah oleh Allah pada setiap masa. Tahtadun ini dalam bentuk mudhari'. Mudhari'. Kamu itu sentiasa dipimpin.
Soalan. Okey. Mengapa kita perlu dipimpin oleh hidayah? Silakan. Siapa yang boleh kongsi jawapan di ruang chat tersebut? Ataupun nak berkongsi ni pun boleh juga. Mengapa kita perlu dipimpin oleh hidayah? Okey, Nur Azian kata agar bezakan hak yang batil. Kerana kalau saya boleh cuba, kerana kita Ya. sentiasa diuji oleh kan seperti mana syaitan telah berjanji akan menyesatkan Bani Adam. Jadi dan kita sangat mudah untuk pesongkan, maksud dia terlalai. Jadi kalau kita tiada apa-apa yang kita pegang, kita akan terlalai jauh. Jadi kalau kita balik semula diingatkan dengan Al-Quran, dengan apa itu, jadi itulah pedoman kita hingga ke akhir hayat, insya-Allah. Okey, baik. Kerana Puan Nuriah Ahmad pun tulis di Facebook, pasal kita ni tidak sempurna, Puan Maziah kita selalu leka dan lupa, ya. Jadi kita perlu dipimpin. Dipimpin. Mudah macam inilah kan. Anak kecil, tuan-tuan, anak umur 3 tahun. 3 tahun. Kan? Comel. Tuan-tuan bawa tepi pantai. Tuan-tuan biarkan dia lari tepi pantai seorang-seorang ke, ataupun tuan-tuan pimpin tangannya? Nenek-nenek yang ada ke, atuk-atuk ke? Pimpin tangannya. Pimpin ke? Pimpin tangannya. Pimpin. Kan? Berani ke kita nak biarkan dia dekat ada tepi pantai, ada ombak yang besar itu, kan? Kita kata tak apalah, pandai-pandailah dia tu, kan? Itu adalah Petunjuk. nenek yang tidak penyayang, kan? Itu memang tak sayang betul lah pada cucu tu, kan? Biar je lah. Mak, mengapa mak kata, cari, kan? Mak menggelabah bila tengok anak kecil 3 tahun tepi pantai jalan seorang-seorang itu, ya. Mengapa? Kerana kasih sayang kepada anak tersebut. Ya. Jadi perasaan itu, tuan-tuan, kalau mak sayang, atuk sayang, nenek sayang nak pimpin kepada anak, subhanallah, ya, Allah lebih-lebih sayang lagi kepada kita. Allah kata la'allakum tahtadun, agar kamu dipimpin. Kamu bukan sekadar berjalan di tepi pantai. Kamu berjalan di atas tempat yang penuh ujian, penuh duri, yang perangkapnya adalah syaitan iblis menunggu setiap masa. Okey, syaitan iblis ni tunggu kita berapa kali sehari, tuan-tuan? Dia nak tipu kita, nak kenakan kita berapa kali sehari? Sepanjang hari. Sepanjang hari. Kan? Waktu kita dengar ceramah pun dia nak attack juga. Dia kata, wah, baik hari ni, kan? Dapat banyak ilmu hari ni, bagus ni, kan? Tahniah, riaklah sikit. Contohnya, dia nak attack kat situ. Bagi orang yang sembahyang subuh, dia kata, oi, hebat juga kau ni sembahyang awal waktu. Tengok orang lain tak bangun lagi, gelap rumah. Orang ni semua nak masuk neraka. Kau ni memang bagus. Itu pula. Syaitan ini akan attack kita pada setiap masa. 24 jam. Ya. Belum lagi kita sebagai pemimpin, ya, kita ada kuasa, kita boleh menyalahgunakan kuasa. Kerana apa? Kerana memang dah kita belajar sejarah kita pada muka surat 6 itu, iaitu iblis memang tidak akan menghormati, malah dia akan menjadi musuh. Allah cakap pada muka surat 6, kan? Ba'dukum li ba'din adu, pada ayat yang ke-36. Dia dah belajar perkara ni. Dia memang akan jadi musuh. Dia berkawan dengan kita pun rasa macam hari ni saya rasa macam tak ada lah. Saya rasa macam selamat lah hari ni. Tak ada selamatnya, tuan-tuan. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dipimpin. Yang tu istilahnya tahtadun tadi tu yang kita tengok ni. Kalau kita tak dipimpin, Allah biarkan kita 5 minit sahaja, ya, kita jauh daripada Allah, kita lupa pada Allah, ya, maka kita akan kena perangkap. Bila kena perangkap itulah yang menyebabkan si mak, ya, lepas dengar tadabbur boleh pula lepas isyak nanti menjerit, yang tengking pada anak ke, tengking pada suami ke, suami marah kepada si isteri, boleh cakap elok-elok tapi dia mengapa jadi begitu? Pasal bila 5 minit kita beri, ya, tidak dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa, tahtadun itu pada setiap masa, ya,
Habis. Bani Israel dibekalkan apa? Al-Kitab wal Furqan. Al-Kitab wal Furqan. Al-Kitab ini merujuk pada Taurat mereka. Al-Furqan itu adalah dia punya penerangan kepada Taurat itu yang berfungsi sebagai pembeza di antara hak dan yang batil. Macam dalam kita ada Quran, Al-Kitab. Nama lain bagi Quran ini adalah Al-Furqan. Sama. Ya, cuma syariat kita umat Nabi Muhammad, kita ada Alkitab namanya Quran, ya, kita percaya pada Taurat, Injil, tapi yang sah sekarang ini adalah Quran, dan nama lain bagi Quran ini adalah Al-Furqan. Okey, apa beza di antara Alkitab dengan Al-Furqan? Mengapa kena ada dua ini? Yang pertama, kitab ini adalah katabah, sesuatu yang tertulis sebagai SOP, sumber peraturan. Ya, jadi maksudnya kita dibekalkan pada Nabi Musa itu Taurat, ya. Kita kena bersyukur, ingatlah bahawa Nabi Musa dengan kaumnya dapat Taurat, kita dapat Quran. Kita kena jadikan ikut peraturan itu agar kita ini terpimpin. Jadikan ini sebagai sumber peraturan. Waktu solatnya, ya, waktu saya kena baca Qurannya, baru kita terpimpin. Kalau kita baca Quran, ya, tetapi kita tidak jadikan dia sebagai Alkitab apa? Sumber peraturan, sesuatu yang tertulis, termaktub, ya, sumber peraturan, dia tidak akan terpimpin. Memang way off. Dan yang keduanya Al-Furqan. Apa maksud Al-Furqan? Membezakan di antara yang hak dan yang batil, yang betul dengan yang salah. Jadikan kalau nak buat sesuatu keputusan, kita kata, sekarang ni kita nak pergi keluar sekarang ke tidak? Rasanya dah nak maghrib ni. Kita sembahyang dululah. Yang itu, kita membezakan yang betul dengan yang salah. Dia bagi orang biasa, dia kata, alah, pukul 7 keluar je lah. Kan? Keluar je lah, nak pergi shopping ke, nak pergi makan kat luar ke. Tapi bagi ibu ayah yang ada Quran, dia tengok pukul 7, masuk 7.5 minit kalau contohnya kan. Masuk 7.5 minit maghrib, tak boleh ni, tak boleh. Kita solat dulu, lepas tu kita pergi makan. Lapar sikit, minum, makanlah roti ke kejap. Tapi sebagai alas, kita kena solat dulu. Itu tandanya. Tanda bahawa seseorang itu menjadikan sumber peraturan, dan ketika dia membuat keputusan itu adalah berdasarkan pada yang betul, yang salah dia dapat asingkan. Ya. Contoh lain apa? Ada tak contoh lain? Al-Furqan, membezakan yang hak dan yang batil dalam hidup kita. Siapa yang boleh bagi contoh? Satu solat tadi, nak keluar bila? Nak keluar sebelum maghrib ke? 5 minit sebelum maghrib, pasal dah lapar ni kan? Pasal sekarang dah boleh dine in kan? Kalau dulu sebelum ni food panda je kan? Ataupun kita masak lah kan? Tapi ni kadang-kadang tak apalah hari Ahad. Okey, 5 minit sebelum maghrib ataupun lepas maghrib. Okey, kita solat dulu. Itu satu. Apa contoh lain? Siapa ada berkongsi? Ke itu je? Itu je aplikasinya. Shopping, Ustaz. Apa tu? Shopping. Shopping, macam mana? Maksudnya kalau contoh macam Shopee lah. Ada Shopee, lepas tu kita limitkan, hadkan sama ada benda tu penting ke tak penting. Macam kita kalau Okey, jadi itu poinnya ya. Nak shopping, kita tengok ni benda ni penting ke tak penting. Ataupun pasal dia murah, kita pun sapu sekali masuk dalam kad, check out. Kan? Itu membuat keputusan tanpa membezakan yang betul ataupun yang salah. Kan? Nak pilih pakaian, ya, menepati syarak ke tak menepati syarak. Kan? Itu. Okey, lain apa lagi? Kawan ajak, ya, Puan Madiah cakap, kawan ajak untuk mengumpat orang lain. Dia tu kan, pasal kita sekarang dah jumpa orang kan. Dah lama kita tak membawang dekat offline kan. Selama ni online je. Contohnya. Jadi bila kita dah dengar macam ni, kita tak payahlah. Saya banyak lagi, saya punya kelemahan saya ni, malas saya nak cakap seorang lain. Ataupun kalau kita tak nak cakap sampai tahap begitu, kita cakap, okeylah ya, terima kasihlah, nanti kita jumpa datanglah rumah kan. Ataupun nanti kita jumpalah lagi. Nak ceritanya kita mengelak daripada terlibat dengan perkara yang tak sepatutnya. Tuan Izzadin, nak bayar hutang dulu nak shopping dulu? Kan? Bayar hutang ke nak shopping dulu? Shopping banyak offer ni, kalau ambil lambat ni tak dapat dah offer 11-11 contohnya. 11-11 pun dah nak keluar dah. Kan? Tetapi kita tahu bahawa kita ada keutamaan, ya. Baik.
Kalau kita tengok di online, di Facebook dapat duit sikit tapi halal, dan dengan dapat duit banyak tapi haram, ya. Ini Puan Nur Syahidah kongsikan. Melakukan sesuatu untuk keperluan ataupun kemahuan, yang itu kita nak kena, dan ini penting apa tuan-tuan, suami kena ada, isteri kena ada, kan? Yang ini, yang la'allakum tahtadun ini. Apa jadi kalau suami tak ada, isteri ada, dipimpin hidayah? Dia mencabar kan? Yang si suami kata, jom kita keluar sekarang. Contohnya, makan sekarang. Saya lapar ni kan. Siap dia marah-marah lagi. Awak tak masak. Contohnya kan. Lepas tu si isteri kata, tak apalah bang, kita lepas solat lah kan. Pasal dah dengar tadabbur, lepas solat lah bang. Dia boleh mewujudkan perbalahan. Dekat situ kita kena, mengapa hidayah ini dia diperlukan. Istilah dalam ayat ini adalah dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural. Ya, maksudnya kalau boleh dalam keluarga kita itu sentiasa dibekalkan dengan Quran, dan sudah tentunya lah suami isteri ini, dua orang ini nakhoda kapal yang kena ada. Kalau tidak dia mesti berantakan. Kan dia akan bergaduh ke, berbeza nilai. Yang seorang kata, "Jah, kita pergi je lah kan. Nanti solatlah balik rumah nanti, lapar ni," contohnya. Tapi seorang lagi kata, ya, si isteri kata ke, tak kisahlah siapa kan, tapi dia kata, taklah bang kan. Kita solatlah dulu, kan. Jadi perkara-perkara ini, ya, banyak kepentingan untuk mendapat hidayah, dan ini yang Allah ingatkan kepada Bani Israel. Ini juga peringatan kepada kita. Pasal Bani Israel ini adalah orang Islam yang dipilih untuk menjadi pemimpin. Ingat ya, orang Islam yang dipilih menjadi pemimpin untuk menang masuk ke Palestin. Tetapi ketika mereka nak masuk Palestin, dah lepas dah daripada Laut Merah itu, tak lepas-lepas lagi. Ya, mereka berpusing-pusing di satu kawasan 40 tahun. Tak layak lagi untuk menang kerana mereka ada berbuat kezaliman. Ya. Jadi untuk kita, kalau kita nak jadi pemimpin, nak mendapat kemenangan, kejayaan dunia ini, ya, di dunia ini lagi, kita kena pastikan, ya, kena pastikan apa? Kena pastikan kezaliman diampunkan. Macam mana nak diampunkan? Kita minta taubat pada Allah. Macam mana tanda kita bertaubat? Selalu, macam mana kita nak tahu Allah ampunkan kita? Yang pertama apa tadi? Kita selalu bertaubat pada Allah. Astaghfirullahalazim. Kan? Kita baiki apa yang kita ada. Yang keduanya, kita buat kebaikan. Banyak-banyak kebaikan untuk menghancurkan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, sebagaimana Allah nyatakan pada surah Hud. Moga-moga, ya, dengan kita belajar pada hari ini sampai ayat yang ke-53, kita dapat sesuatu, ya, untuk kita jadikan sebagai pegangan kita, insya-Allah. Silakan kalau ada sebarang persoalan ataupun apakah kesimpulan daripada perkongsian pada hari ini. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, macam mana nak sihat dengan anak-anak yang bila kita ajak diorang pergi classes macam ni, diorang kata tunggulah mama tak dapat hidayah. Dia kata hidayah itu Allah tak bagi lagi, dia kata. Sedangkan bagi kita, hidayah tu kita perlu cari. Bagi diorang ni, diorang nak tunggu hidayah tu. Macam mana nak bagi diorang faham, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan. Ya, memang ada yang faham bahawa hidayah ini ditunggu. Ada yang faham bahawa dicari. Ya, kita dah belajar jelas pada ayat 38 minggu lepas. Apa kataannya? Faman tabi'a hudai. Siapa yang mengikut hidayahku. Tabi'a itu maksudnya mengikut dekat-dekat. Mengikut, kita kena tunggu ke kita kena berusaha? Jawapannya ialah kita kena usaha, kan? Tabi'ah itu siapa yang ikut, kan? Nak ikut dekat-dekat, kita kena pergi cari maklumat itu dulu. Contohlah kan, kalau kita ada 2 kereta konvoi, kita nak ikut, boleh tak kita tunggu je kereta depan jalan kan? Yang kereta ni tunggu je. Awak ikut tak? Saya ikut ni. Masa saya tak nampak awak? Saya tengah tunggu ni. Kan? Itu bukannya ikut, itu namanya tengah tunggu, kan? Jadi kat situ kita dah nampak dah bahawa perkataan yang Allah guna di dalam ayat 38 itu, iaitu apa? Untuk kita
Faman tabi'a hudai. Jelas dekat situ untuk kita pergi cari. Okey. Sekarang ini anak kita, kawan kita dia cakap bahawa saya tak dapat hidayah lagi. Kan. Saya ni tengah tunggu hidayah. Macam orang nak pergi haji umrah lah. Saya tengah tunggu seru. Kan. Tunggu seru. Sebenarnya orang yang tunggu ni, benda yang kita kena tunggu satu je tuan-tuan. Namanya ialah mati. Yang itu kita tunggu je. Tak payah pergi cari. Kan? Mati memang tunggu sahaja. Yang lain semua kita kena usahakan. Semua kita kena usahakan. Ya, hidayah kena usahakan, rezeki kena usaha. Walaupun Allah dah bagi rezeki, tapi kita kena berusaha. Ya. Jadi bila bercakap tentang perkara ni, nak cakap anak, apa skrip yang boleh kita guna? Tak naklah kita cakap. Boleh kalau mak nak cakap kan, kamu nak tunggu ni mati je yang tunggu. Boleh cakap gitu kan. Tapi kasar sangat. Kita bagi yang lebih ringan sikit, lebih lembut lagi, kan. Mungkin kita boleh cadangkan pada dia, kamu tunggu apa sebenarnya? Yelah mak, tunggulah hidayah. Nanti kalau Allah dah buka pintu hati saya pergi program-program macam ni. Ini program makcik-makcik kan. Saya ni tak kelas program macam dia. Program macam mana yang kelas dengan kamu? Kan? Program untuk anak-anak muda. Okey. Mungkin boleh mak ni ke, ya, ayah ke, rancangkan dengan ustaz ke, dengan program yang apa, bercuti 2-3 hari, tapi dalam percutian itu buat kelas treasure hunt untuk memahami surah Al-Baqarah muka surat 1 sehingga muka surat 8 contohnya. Yang saya ada kongsi sebelum ni kan. Saya buat dengan saya kongsi dekat majlis Quran kot, ya. Saya buat dengan TM, ya, buat treasure hunt 3 hari 114 surah. Sinopsis. Tapi treasure hunt buat team building. Bukannya ceramah dalam dewan. Pasal mungkin approach, ya. Tetapi kalau katakan yang itu pun tak nak, yang itu kita usahakan je lah kan. Kadang-kadang mungkin program begini tuan-tuan ya, mungkin bagi setengah orang selesa. Ada orang, 1 jam setengah nak tunggu, kan. Dia rasa lama sangat. Tak apalah ya. Tapi yang pentingnya kita dapat kongsikan sedikit-sedikit apa nilai yang kita dapat daripada program ini untuk disampaikan sedikit-sedikit pada anak. Ya. Contohnya hari ini kita tahu bahawa kita kena mengenang kepada nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Jadi kita boleh kongsikan. Tadi mak belajar tadi kan. Kita ni kena bersyukur ni, kita ni Islam. Pasal ada je kawan ustaz tu, dia dah tak Islam lagi dah. Kita bawa dalam bentuk penceritaan. Dalam surah Yasin, ya, dibekalkan cara bercakap ya sebenarnya. Cakap kita ini berhujah kita ada 3 cara. Satu, menggunakan ayat Al-Quran, sumber daripada langit, daripada atas. Yang kedua adalah sumber daripada sejarah ataupun cerita. Kita bawa cerita. Ya, ada kawan ustaz tu, dia tu Islam tapi akhirnya mati baru ni. Mak harap kamu taklah jadi begitu. Kan? Kecut anak kan kalau mak cakap gitu. Yang ketiganya apa? Menggunakan ilmu-ilmu semasa. Management ke, sains ke, engineering ke. Ya, dalam Quran, dalam surah Yasin tu Allah cakap tentang matahari, bulan dan sebagainya. Kerana ada orang yang penghujahannya itu ayat Quran tak jalan. Tapi bila dengar cerita dia terkesan. Ada orang dengar cerita tak terkesan, tapi dengar dengan fakta-fakta yang tertentu dia terkesan. Jadi kita kena gunakan 3 cara ini. Yang penting apa tuan-tuan? Kita menyampaikan, ya. Hidayah milik siapa? Hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Harap membantu ya pada puan yang bertanya. Silakan kita ada. Ustaz. Salam. Mas Nita ya, saya nak tanya, macam mana kita nak educate orang yang dah biasa, especially dalam claim kan, buat claim ke, quotation ke kan. Jadi disebabkan dia ada allocation untuk satu benda tu, jadi dia mintakan pada sebuah company ke ataupun consultant ke untuk naikkan harga tu, harga quotation tu. Jadi tapi sebenarnya tak, itu bukan the exact amount lah kan. Jadi dia dah deal dengan company tu. Macam mana kita nak tarbiyah indirectly lah, bukanlah nak kata nak tolak, tapi kita nak nasihat tu macam mana Ustaz? Dia deal tu pasal apa? Dia nak ambil commission ke? Bukan pasal commission, cuma claim lah kan. Jadi macam dia kalau claim apa-apa dia nak suruh naikkan, jadi allocation untuk company dia banyak, jadi dia nak gunakan tu supaya dapat dia dapat lah, tapi dia another invoice untuk yang office punya claim lain.
So jadi allocation tu let's say kalau macam 5,000 dia naikkan 10,000. Jadi dia ambil 5,000 tu. Yang dia claim sampai tambah lagi 5,000 tu sepatutnya Ha. hak dia ke bukan? Bukan. Tapi dia suruh orang tua tu naikkan harga. Dan menjadi hak dia lah lepas tu. Ha. Oh, masuk poket dia lah. Masuk poket lah. Markup. Oh, okey. Macam markup. Ha. Okey. Jadi Itu macam bukan claim claim. lah kan. Jadi Okey. nampak macam benda tu biasa dan kadang-kadang orang tak rasa benda tu haram sebab semua orang buat. Ya. Kan? Betul, betul. Jadi nak tahu Saya macam rasa- mana kalau macam tu approach-nya. Bidang Tak susah. training, bidang training pun selalu macam itu Ustaz. Bila training manager dengan training provider discuss markup, share semua tu, benda macam tu. Betul. Ya. Saya ada banyak pengalaman dalam dunia training ini. Ada satu tu, saya diminta bagi training pasal integriti. Kemudian orang tu kata, markup sikit tak apa, nanti tak apalah, 5% pun okey, dia kata. Sambil itu sahaja, tajuk integriti. Kan? Dan saya kata, 5% ni untuk siapa? Saya nak tanya, saya nak buat macam innocent sikit lah kan. 5% ni untuk apa? Dia kata, tak apalah, nanti kita boleh bagi lagi projek pada tuan kan. Untuk kita, pasal tuan punya modul ni bagus. Dia tak rasa bersalah untuk perkara ini, ya. Itu belum lagi sebelum ni saya pernah di offer untuk program seluruh politeknik seluruh Malaysia kan, dan daripada sepatutnya biasalah training dapat 3,000 ke 2,000 sehari ke, bolehlah tinggi lagi kalau ada kos-kos lain. Dia boleh charge sampai 50,000 sehari. 50,000 daripada 3-4,000 ya sampai 50,000 sehari. Dan saya kata, mengapa boleh naik setinggi ini? Kan? Dia kata ada bajet, dia kata. Dia boleh luluskan bajet. Oh, dia boleh luluskan bajet. So benda-benda begini ya, bila diingatkan balik ya, macam dalam kes yang kedua tu, saya kata saya tak nak sign up, dan bila saya tak setuju itu menyebabkan dia tak boleh nak proceed dengan projek tersebut. Dia kata tak apalah, saya turunkan sikit pun tak apa pasal saya dah ada janji dengan orang ini orang itu. Saya kata tak nak. Saya tak nak deal dengan projek ini. Akhirnya projek tu tak berjaya dilaksanakan pasal dia tak berjaya cari modul yang bagus. Dalam masa sama ialah yang boleh claim. Yang tadi itulah, claim apa yang patut. Dia kata, Encik Fazrul sebenarnya perlukan berapa, dia kata. Kan? Saya kata saya charge biasanya 3,000, 4,000 kan. Tak apa Encik Fazrul ambil lah 25, saya ambil yang baki je. Kata tak. Ini saya nak yang ini saja yang saya punya bahagian kan. Encik Fazrul tak nak lebih kot. Lebih ni siapa punya? Kalau duit rakyat, ini bukan milik tuan dan bukan milik saya kan. Dan perkara-perkara begini kalau berlaku dalam masyarakat, satu memang siapa tak suka tuan-tuan kan. Kalau katakan dapat seluruh Malaysia dapat projek sepanjang tahun 50,000 satu hari kan. Berapa puluh hari dapat. Siapa yang tak suka? Tetapi kita tahu bahawa itu adalah perkara yang tidak dibenarkan, haram. Ya, dan kita tengok bahawa salah satu perjuangan Nabi Syuaib. Kita akan tengok nanti dalam surah-surah yang akan datang nanti. Nabi Syuaib, dakwahnya adalah untuk anti-corruption. Anti-corruption. Rasuah, penipuan di tempat kerja, penipuan dalam bisnes, semualah bab-bab ekonomi ini, highlight kepada Nabi Syuaib ini adalah anti-corruption. Kalau ada orang katalah, ya, baru ni saya ada seorang Sikh, dia bercakap bahawa dia nak buat hari anti-corruption. Saya cakap, dalam Quran memang ini diperjuangkan. Dan kalau boleh saya memang sokong dia, ya, pasal dia agama Sikh kan, dia nak buat program anti-corruption. Saya kata saya boleh bekalkan dengan pelbagai sumber rujukan dalam Al-Quran ini, dan kita buat kempen macam mana kita nak bulldoze semua orang yang rasa nak overclaim, tak buat overtime dia claim kan. Itu belum lagi false claim ke apa sebagainya yang dia tak patut claim pasal dia tak entitled pada claim tapi dia claim atas nama orang lain. Semua perkara ini bagi orang yang nak dia merasakan bahawa syurga itu adalah amat mahal, ya, dapat syurga dapat sungai di bawahnya, luas selawas langit dan bumi. Kalau dia rasa itu lebih berharga daripada 2,000, 50,000, 2 juta, 2 bilion, orang takkan buat. Orang takkan buat. Tapi cabarannya apa tuan-tuan? Yang kita bincang tadi kan?
bila orang merasakan bahawa dia tidak dipimpin, dia macam anak kecil berjalan di tepi pantai. Apa yang dia buat? Oh, dia happy lah. Atuk tak pegang tangannya, mak dia tak marah dia. Dia berjalan di tepi pantai, berlari, dia tengok air pun dia nak berdebus dalam air tersebut. Tetapi rupa-rupanya itu adalah saat kematian dia. Dia sedang menuju kematian. Dan masyarakat sekarang ini, ya, di tempat-tempat kerja, kalau kita tidak bawakan Quran, kalau kita tak bawakan Quran ini, kesedaran ini, ya, kita sebenarnya sudah tengok sejarah, tanpa hidayah daripada Tuhan, corruption is everywhere. Everywhere. Kita tengok je dekat Mekah itu. Mekah itu sebenarnya kan Nabi Ibrahim ada kat sana dulu. Lepas tu ada nabi-nabi ataupun mereka itu legacy Nabi Ibrahim. Mekah, ya, ada Kaabah, orang pergi haji. Sepatutnya mereka adalah orang yang paling awal ada integrity. Tetapi benda tu lost. Pasal apa? Bila kurang connection dengan tahtadun, ayat yang kita bincang tadi, ayat 53. Bila tidak dipimpin hidayah, bila Quran ini tak masuk ke sini, tuan-tuan, dia tak memang tak boleh lah. Pasal bukan kita yang boleh kontrol orang nak overclaim. Orang nak tipu ni anytime je, tuan-tuan. Peluang ada. Ya, baru ni saya wacana, dia kata antara sebab orang rasuah ini pasal ada peluang. Kalau duit tak ada dalam akaun tu utamanya, kadang-kadang bukan duit tak ada, duit dah ada, tapi saja suka menambahkan lagi dapat 2-3 juta, tak suka. Kan? Jadi ini perkara yang kalau kita diberi hidayah, kita akan nampak bahawa dapat 2 juta banding dengan di akhirat nanti kena bakar berpuluh-puluh tahun, tak berbaloi pun. Tak berbaloi. 2 juta pun, kan, makan nasi 1 pinggan juga. Kan? Nak beli rumah 1 biji juga, nak beli banyak pun nanti habis juga. Jadi itu cara berfikir orang yang diberi hidayah, yang kita doakan, ya, kita boleh membawakan Al-Quran yang kita sedar ini bukan sekadar program online ataupun program masjid, tetapi program ini kita boleh je buat collection ayat-ayat tentang anti corruption, ya, dalam Al-Quran, dan kita bawa ataupun integriti dalam Al-Quran, kita berikan latihan dan juga training kepada pejabat-pejabat agar mereka merasakan bahawa bila ada integriti ini, tuan-tuan, ya, nanti kita akan belajar, bila ada hidayah daripada Allah, Allah beri macam-macam. Allah beri kejayaan pada organisasi tersebut. Negara kita ini banyak sumber, tapi negara kita ni merudum, tengah sinking. Pasal apa? Pasal banyak sangat. Ya, banyaklah sekarang ni kan yang Pandora lah, betul tak betul itu lain cerita, ya. Tapi nak ceritanya ialah kita perlu bangkitkan balik cahaya yang sudah malap di dalam umat Islam terutamanya. Ya, Quran bukan sekadar untuk orang Islam, tapi paling kurang untuk Bani Israel pada zaman dahulu, Nabi Musa dia utuskan. Zaman sekarang umat Islam, Nabi Muhammad sebagai Rasul sudah wafat, tetapi tinggalannya Quran dan Sunnah ini untuk kita hidupkan. Dan moga-moga dengan cara training ke, dengan cara ceramah ke, dengan cara team building ke, dengan cara apa sahaja form of education, harapnya tuan-tuan yang ada link, ada network, ada cuba laksanakan, kerana kita tak boleh ubah satu laut, macam cerita ada starfish tu kan, dia tak boleh nak ubah the whole sea, tapi ada satu starfish itu dia baling ke dalam lautan, ya, it makes a difference for that starfish untuk tapak Sulaiman tersebut. Kalau kita dapat ubah sikit pun, keluarga kita, anak kita dapat pun, entah dia yang akan mengubah pejabat dan juga negara ini, pahala yang banyak untuk tuan-tuan sekalian. Aqauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Terima kasih kepada semua. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang menyambung halaman 8 surah Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.